Labuan FM, suara pesisir anda 9.30 minit pagi bersama kita hentikan COVID-19 ini. Dan seperti biasa di Labuan FM, kita bersama dalam slot Roger-Roger Labuan FM pagi ini untuk mengetahui status terkini COVID-19 di Labuan bersama dengan Dr. Ismuni Buhari, Pengarah Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan yang sudah pun berada di talian. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Shima. Ya, dan terima kasih kerana sudi ke udara pagi ini untuk terus memberikan makluman kepada warga pendengar kita, warga Labuan berkenaan dengan situasi terkini COVID-19 di Labuan, dan 32 kes positif COVID-19 dicatat semalam. Dan sebagai permulaan, rasanya doktor boleh menjelaskan dengan terperinci tentang status COVID-19 di Labuan ketika ini. Silakan doktor. Okey, terima kasih Shima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua warga Labuan yang saya hormati. Pagi ini sekali lagi saya ingin berkongsi bersama dengan warga Labuan berkenaan dengan status COVID-19 terkini di Labuan sehingga pagi ini. Jadi saya mulakan dengan seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Ketua Pengarah semalam, di mana semalam sekali lagi kita akan menjangkakan, sekali lagi kita menerima kes yang agak tinggi semalam dengan kita mencatatkan 32 kes secara keseluruhan semalam, di mana sekali lagi saya ingin memaklumkan bahawa sepanjang 10 bulan yang pertama tahun lepas kita hanya mencatatkan 27 kes, manakala 3 bulan yang terakhir sehingga hari ini kita telah pun mencatatkan 1924 kes secara keseluruhannya. Jadi kalau kita melihat kepada pecahan 32 kes malam, 32 kes malam, penyumbang paling besar adalah kluster Jalan Muhammad Saleh, iaitu melibatkan 15 kluster di Institut Latihan Perindustrian. Untuk makluman semua, kluster ini adalah kluster induk yang melibatkan beberapa pelajar yang baru balik daripada Sabah yang telah menjangkiti rakan-rakan di dalam kluster itu sendiri. Dan seperti mana yang saya telah maklumkan pada pendengar ini, pelajar-pelajar ini telah pun menjalani ujian COVID-19 iaitu RTK antigen 3 hari sebelum kemasukan, tetapi dalam perjalanan mereka telah pun dijangkiti semula, menyebabkan mereka dijangkiti sewaktu dalam perjalanan selepas mengambil ujian tersebut. Dan apabila berada di LP, mereka telah disahkan positif untuk beberapa orang daripada mereka, dan kes-kes ini telah pun menjangkiti yang lain. Semalam yang paling ramai adalah daripada kluster ini, iaitu lebih separuh daripada kes adalah dari kluster ini, iaitu kluster Jalan Muhammad Saleh. Dalam masa yang sama, kita ada 8 kes saringan rapat, iaitu melibatkan satu kes import B. Import B ini adalah kes yang juga daripada negeri Sabah. Yang ini kes yang daripada negeri Sabah, tetapi mereka ini telah pun negatif, sama juga seperti kluster tadi. Dan apabila dia telah pun berada di komuniti, mereka telah menjangkiti beberapa keluarga, dan buat masa ini adalah 8 orang telah pun semalam telah menunjukkan 8 kes di dalam jangkitan ini. Manakala J Bandar semalam mencatatkan satu kes. Ini adalah melibatkan generasi ketiga daripada bandar J Bandar, iaitu restoran. Walaupun tidak ada, tetapi jangkitan kepada kes yang telah dijangkiti daripada J Bandar ini telah pun dikenal pasti semalam. Kita masih lagi meneliti kes ini untuk memastikan J Bandar ini boleh kita kawal sebaik mungkin. Manakala ada 5 lagi adalah saringan bergejala, dan 2 lagi adalah saringan yang melibatkan tempat kerja, dan 1 adalah saringan yang nak ke Sabah, di mana mereka perlu menjalankan RTK antigen sebelum diterima di Sabah, dan mereka ini telah salah seorang daripada mereka telah pun disahkan positif semalam. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat kes malam, paling tinggi adalah 15 kes daripada ILP Labuan, manakala 8 kes adalah melibatkan beberapa kes import daripada negeri Sabah, dan 5 kes lagi adalah kes bergejala, 2 kes adalah saringan tempat kerja, 1 kes adalah di J Bandar, iaitu melibatkan rangkaian makanan, restoran makanan di bandar, dan 1 kes lagi kita detect dalam perjalanan sebelum ke Sabah, di mana mereka telah pun disahkan ada positif PCR.
Jadi kalau kita melihat kepada kedudukan di hospital sehingga pagi ini, semalam kita telah discharge 13 pesakit dan daripada 13 tersebut kita telah pun secara total menyembuhkan 1,852 kes, iaitu lebih kurang dalam 95% kes telah disembuhkan. Dan pertambahan 32 kes semalam menjadikan kes kita bertambah semula, di mana semalam kita ada 90 kes, di mana 80 kes adalah kes tempatan dan 10 kes adalah kes import. Jadi kalau kita melihat kepada kes baru semalam, 32 kes, 22 kes adalah melalui kes jangkitan tempatan, manakala 10 kes adalah kes import daripada luar, daripada Labuan. Itu adalah kedudukan bagi Hospital Labuan, dan Hospital Labuan setakat ini kematian disebabkan oleh COVID, kita telah mencatatkan 10 kematian sehingga hari ini. Manakala bagi saringan pula, semalam kita menerima banyak kemasukan daripada pintu masuk kita, di mana semalam saja kita menerima 819 kemasukan, iaitu kemasukan ini penyumbangnya adalah daripada feri dan bot laju mencatatkan 470 kemasukan semalam, manakala airport mencatatkan 234 kemasukan, manakala kapal laut kita ada 115 pertukaran sign on and sign off perkapalan yang melibatkan 8 buah kapal semalam. Jadi untuk ujian-ujian pengesahan COVID, semalam kita telah, sehingga semalam daripada bulan 10 tahun lepas, kita telah mengambil 44,125 sampel, di mana buat masa ini hanya lebih kurang 100 sampel saja lagi yang berada di makmal, manakala keseluruhan sampel-sampel lain telah pun dianalisa dan telah pun diumumkan keputusan-keputusan sampel-sampel tersebut. Dan untuk RTK pula, untuk rapid test antigen, semalam kita telah pun mengambil rapid test 275, dan daripada jumlah ini 31 telah disahkan positif untuk disahkan sama ada mereka ini PCR positif atau tidak, dan mainly adalah daripada industri perkapalan dan juga beberapa industri perkapalan dan juga pejabat-pejabat yang terlibat. Jadi itu adalah kedudukan bagi saringan-saringan semalam. Dan untuk kluster pula, kita ada 4 kluster yang sedia ada. Kluster titian seperti mana yang telah kita maklumkan agak sukar untuk kita menutup kluster ini disebabkan pergerakan di dalam kawasan ini masih terlampau tinggi, kekal kepada 83 kes setakat ini, manakala kluster hujung pasir tidak mencatatkan apa-apa kes buat masa ini dan kekal menjadi 75 kes. Kluster J Bandar semalam kita ada 1 kes yang melibatkan J Bandar ini, menjadikan kes keseluruhan bagi kes J Bandar ini adalah 40. Dan untuk kluster Jalan Muhammad Saleh, iaitu kluster penuntut di Institut Latihan Perindustrian, kluster ini telah pun membuat pertambahan 15 kes, menjadikan total kes yang berada di dalam kluster ini adalah 29 kes secara total untuk kes ini. Dan untuk jalan ILP ini, kita masih lagi ada lebih kurang dalam 15 sampel yang perlu kita sahkan yang telah pun RTK positif untuk kluster ini. Dan kluster ini kita telah pun kawal sepenuhnya, termasuk yang melibatkan pengajar, tenaga pengajar dan keluarga-keluarga yang terlibat. Jadi kita berharap bahawa kluster ini dapat kita kawal sebaik mungkin, disebabkan untuk saringan kedua, iaitu swab test lepas 9 hari akan dijalankan berkemungkinan esok atau lusa, yang di mana kita menjangkakan ada lagi kes yang daripada kluster ini, terutama untuk yang untuk selepas 9 hari dikuarantinkan. Jadi setakat itu Syima kedudukan kita sehingga pagi ini. Ya, terima kasih dengan perincian berkenaan dengan status COVID-19 di Labuan ketika ini. Dan doktor, seperti yang kita maklum, PKP di Labuan diumumkan dilanjutkan sehingga 4 Februari. Jadi kita nak tahu adakah dengan pelanjutan ini kes dapat dikurangkan, sebab kita lihat hampir 2 minggu ini kes tetap meningkat. Okey, terima kasih Syima. Untuk mengetahui semua, seperti mana yang telah diumumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan semalam,
kami pun baru dapat makluman bahawa PKP di Labuan dan seluruh Malaysia kecuali Sarawak telah pun dilanjutkan sehingga 4 Februari. Dan untuk makluman warga Labuan, penetapan untuk PKP kali ini bukan dibuat oleh peringkat negeri, tetapi dibuat di peringkat nasional berdasarkan kepada kedudukan statistik kes-kes di setiap negeri yang melibatkan negeri-negeri ini, dan di mana peringkat nasional akan menetapkan sama ada negeri itu akan dikekalkan PKP atau tidak. Jadi apa yang perlu kita buat di peringkat negeri adalah untuk membuat kawalan sebaik mungkin, dan daripada kawalan ini baru kita akan dapat menentukan sama ada kita boleh keluar daripada PKP atau tidak berdasarkan kepada penilaian-penilaian di peringkat Central Agency. Jadi seperti mana yang kita maklumkan bahawa bukan di Labuan sahaja yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah satu Malaysia. Dan untuk mengetahui semua, RO iaitu kadar jangkitan di Labuan adalah yang paling rendah buat setakat ini, di mana kita mencatatkan RO, R0 0.88 untuk di Labuan, iaitu antara yang terendah berbanding dengan kebangsaan lebih kurang dalam 1.12. Jadi walaupun kes kita banyak, tapi kes kita masih dalam keadaan terkawal, di mana kes-kes kita sekarang ni adalah kita kena pasti awal. Dan kalau kita melihat kes kita sekarang ini, kes kita melibatkan beberapa spark, terutama di ILP yang melibatkan kemasukan daripada Labuan. Jadi untuk pengetahuan semua, memang kes tengah menaik. PKP 2 minggu, untuk pengetahuan semua, kita kena, saya perlu menerangkan sedikit berkenaan dengan teknikal berkenaan dengan COVID ini. Jadi PKP tidak boleh dilihat sekarang ni. Kesan PKP di Labuan tidak boleh dilihat sekarang ini disebabkan apa yang kita lihat sekarang ini adalah kesan daripada tahun baru, perayaan Christmas baru ini dan sambutan tahun baru. Ini adalah yang kita lihat sekarang, termasuk kemasukan di Labuan sebelum PKP. Jadi impact kepada program ini akan kita nampak sekarang. Disebabkan kalau kita mesti ingat bahawa incubation period, iaitu tempoh pengaraman bagi COVID adalah lebih kurang dalam 14 hari. Jadi apabila kita melihat kepada 14 hari, jadi kesan sekiranya tindakan yang kita akan buat akan dilihat selepas 14 hari. Jadi saya ingin memaklumkan sekali lagi, apa yang kita nampak sekarang ini di Labuan adalah hasil daripada tindakan kita sewaktu perayaan hari Christmas hari itu, dan juga akhir tahun, aktiviti akhir tahun, dan kemasukan daripada kawasan-kawasan bergejala. Jadi apa yang kita akan expectkan adalah sekiranya semua kita mematuhi peraturan-peraturan dan arahan-arahan di PKP itu sendiri, kita akan menilai selepas 2 minggu, baru kita boleh menilai sama ada impact kepada keseluruhan atau tidak. Tetapi di Labuan ini saya ingin memaklumkan bahawa disebabkan oleh aktiviti akhir tahun kita dan kemasukan, R0 kita iaitu kadar jangkitan kita telah pun meningkat daripada 0.5 kepada 0.88 sekarang ini, dan kita perlu mengawal, dan kawalan ini bukan pada kami saja tetapi kepada keseluruhan kita untuk memastikan kawalan kita berada di tahap yang maksimum untuk kita mengurangkan lagi R0 kita, kalau boleh kembali kepada 0.5 ataupun rendah daripada itu. Jadi seperti mana yang ditanya tadi, PKP sekarang ini kita masih tidak dapat melihat kepada impact dia, dan kita hanya akan dapat melihat pada impact PKP ini selepas 14 hari PKP ini dijalankan. Syima. Baik, terima kasih dengan penjelasan yang telah pun diberikan oleh doktor berkenaan dengan PKP di Labuan ini. Dan sebelum kita mengakhiri slot kita pagi ini, mungkin ada makluman tambahan dan juga nasihat doktor kepada warga Labuan untuk sama-sama kita memutuskan rantaian COVID-19. Okey, terima kasih Syima. Pertama kalinya sekali lagi tanpa jemu saya ingin memaklumkan kawasan-kawasan merah di Labuan ini, kawasan merah, kawasan bandar, bukan kawasan yang paling ramai orang sekarang ini. Ini yang sangat membimbangkan. Kawasan bandar ini dalam masa 14 hari lepas mencatatkan 64 kes secara keseluruhan. Manakala kawasan merah lagi satu adalah kawasan Berdaun yang sekarang ini mencatatkan 45 kes secara total kumulatif sejak daripada 14 hari yang lepas. Manakala subzon 4 iaitu di kawasan Batu Menikah dan sekitar menunjukkan 30 kes sejak daripada 14 hari yang lepas.
dan ini adalah satu warning yang boleh menjadi kawasan merah anytime. Manakala bagi subzone 2, subzone 2 kita ada 21 kes bermula daripada 14 hari yang lepas. Manakala zon yang paling terbaik buat masa ini adalah subzone 5 dengan 4 kes secara keseluruhannya bermula daripada 14 hari yang lepas. Itu adalah kedudukan bagi kawasan merah. Kenapa dimaklumkan bahawa di kawasan merah ini, kalau boleh kita kurangkan pergerakan, kita kurangkan pergerakan ke kawasan ini. Dan sekiranya ada keperluan mendesak untuk pergi ke kawasan ini, sila pastikan kepatuhan kita kepada SOP dan juga norma-norma baru di tahap yang paling tinggi. Yang itu adalah yang pertama yang saya ingin maklumkan. Yang kedua, seperti mana yang saya telah maklumkan tadi, impact kes tinggi. Di mana hari ini dan esok kita menjangkakan kes kita mencecah 30 kes semalam dan hari ini. Kita menjangkakan kes kita akan jadi kes yang agak tinggi. Ini adalah disebabkan oleh aktiviti tahun lepas kita. Ada dua yang paling utama, iaitu aktiviti hujung tahun di banyak program-program kekeluargaan yang dijalankan, menyebabkan beberapa keluarga telah pun dimasukkan hospital dengan kadar jangkitan hampir 70 ke 80% pada keluarga-keluarga tersebut. Jadi kesan yang impact yang kedua yang menyebabkan yang paling tinggi adalah kemasukan di Sabah, di mana pada hari ini kita sendiri telah melihat di ILP kita ada lebih kurang 15 tahap pertambahan. Total kes yang melibatkan ILP sekarang ini adalah 29 kes dan kita masih ada lagi lebih kurang 15 kes yang perlu disahkan. Ini adalah impact kepada kemasukan pergerakan rentas negeri yang melibatkan beberapa. Jadi kita di Labuan ini, pergerakan rentas negeri kita adalah daripada segi ekonomi. Yang ini kita tidak dapat membuat apa-apa disebabkan kita perlu memastikan, mengawal saja disebabkan kebergantungan kita kepada bahan-bahan mentah daripada Sabah, terutama makanan. Jadi di peringkat kami masih mengawal untuk memastikan setiap mereka ini disaring sebelum kemasukan ke Labuan. Dan yang pergerakan kedua adalah kemasukan untuk bekerja dan belajar seperti mana yang di ILP ini. Jadi kalau kita melihat ILP ini, jangkitan sangat cepat dan untuk mengetahui semua, pihak kami sedang mengkaji virus ini untuk memastikan apakah jenis virus yang berada di ILP ini, sama ada virus ini adalah virus yang sama ataupun mutasi lain disebabkan agak laju pergerakan jangkitannya. Yang ketiga, kita juga menyaksikan pergerakan daripada kapal-kapal yang berlabuh ke darat agak tidak terkawal, yang berkemungkinan menyebabkan kawasan bandar masih ada kes. Kalau kita melihat bahawa kawasan bandar, pihak kami telah pun menyaring banyak kali saringan di kawasan bandar, tetapi kawasan bandar ini masih lagi tidak berjaya dikurangkan. Sebab utama adalah pergerakan di dalam kawasan bandar ini agak tinggi, menyebabkan pergerakan virus itu agak tinggi. Walaupun daripada pemerhatian kami dan pasukan penguatkuasa, mereka mendapati banyak kemasukan melalui jalan-jalan yang tidak digesetkan, sama ada daripada perkampungan dan juga daripada kapal. Jadi Jawatan Kuasa Bencana Labuan telah menetapkan semua kemasukan daripada kapal ataupun daripada mana-mana perlu melalui saringan kesihatan di terminal feri antarabangsa. Dan saya ingin memaklumkan, hanya beberapa hari pelaksanaannya sudah lebih daripada 10 orang yang dikenal pasti terjangkit dengan COVID-19 yang melibatkan pergerakan di kapal ini. Jadi kami sangat-sangat berharap untuk supaya warga-warga kapal, ejen-ejen mematuhi sepenuhnya SOP yang telah ditetapkan untuk kita sama-sama mengawal penularan ini. Disebabkan sekiranya tidak dikawal, sebagus mana pun kawalan di pihak kami, tetapi kalau masih ada kemasukan yang membawa virus ke darat, memang pastinya kita agak sukar untuk mengawal keseluruhannya. Dalam masa yang sama, saya juga ingin memaklumkan lebih 25 fasiliti sekarang ini, termasuk pejabat, kedai, premis yang terpaksa ditutup disebabkan penularan di dalam COVID di dalam kawasan tersebut. Ini menandakan pematuhan kepada SOP dan norma baru tidak dijalankan atau terdapat ketirisan di dalam permatuhan kepada SOP ini. Oleh sebab itu kami memohon supaya
agensi kerajaan swasta, premis-premis untuk mematuhi sepenuhnya SOP-SOP yang telah ditetapkan dan norma baru. Dan seterusnya memastikan sekiranya mereka ada pekerja-pekerja daripada kawasan merah, mereka ini perlulah disaringkan dengan kerap untuk memastikan mereka tidak terjangkit dan mereka tidak menjangkiti orang lain. Dan terutama aktiviti-aktiviti di pejabat, aktiviti yang melibatkan aktiviti di pejabat nanti. Jadi kami juga mendapati beberapa fasiliti tidak memberi kerjasama dengan petugas kesihatan dengan tidak memberikan maklumat yang betul sehingga penularan boleh terjadi di fasiliti tersebut yang juga membawa ke rumah menyebabkan kes kita ada pertambahan daripada kes-kes kita tersebut. Jadi kami berharap supaya apabila kita telah pun kita telah pun mengenal pasti kes di kawasan-kawasan tersebut, kami amat berharap bahawa individu dan juga syarikat ataupun agensi-agensi ataupun agensi kerajaan memberikan sepenuh kerjasama pada kami untuk memastikan kami dapat mengawal penularan ini sebaik mungkin. Jadi sebelum saya mengakhiri, ini adalah yang terakhir daripada saya. Pihak kami di Jabatan Kesihatan menyeru semua komuniti di Labuan, pihak swasta dan juga agensi-agensi kerajaan untuk menghayati prinsip PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, dengan mengurangkan pergerakan. Kami faham ada industri-industri yang telah dibenarkan beroperasi di Labuan oleh pihak kerajaan untuk kelangsungan ekonomi. Tetapi pihak kami masih lagi merayu agar setiap company, jabatan kerajaan, kedai-kedai menjalankan tanggungjawab sosial kepada Labuan dengan mengurangkan kaki tangannya bekerja. Sama juga seperti jabatan kerajaan untuk mengurangkan kepada 30% pekerja untuk mengurangkan pergerakan. Komuniti juga dimohon untuk stay at home dan kurangkan pergerakan. Seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini, virus COVID ini sebenarnya tidak kuat. Virus COVID ini tidak berjalan. Virus COVID ini tidak berupaya untuk menyebar. Siapa yang menyebabkan COVID ini kuat adalah kita. Kita yang menguatkan COVID ini dengan membawa mereka, menjaja mereka, membawa mereka bersama kita sewaktu kita berjalan. Kita yang menyediakan diri kita, keluarga kita untuk mereka menjangkiti kita sebagai perumah mereka. Disebabkan mereka ini kalau tidak ada benda hidup, tidak ada kita basuh tangan, mereka akan mati. Mereka tidak boleh hidup dalam jangka masa yang panjang. Tetapi kita membawa mereka berjalan, kita menyediakan diri kita dengan tidak menggunakan mask, dengan tidak menjaga penjarakan, hand sanitizer kita tidak dijalankan. Oleh itu, jom kita lemahkan COVID-19. Kita matikannya dengan stay at home. Kita pastikan jarak antara kita tidak menjadi pembawa pada mereka. Basuh tangan kita, sanitize kawasan rumah kita dan pastikan komuniti-komuniti kita mengamalkan kebersihan dan juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita yang akan menentukan sama ada kita yang menternak COVID atau kita matikan COVID itu. Dan kalau kita boleh matikan COVID itu, insya-Allah Labuan akan terselamat. Itu saja daripada saya pagi ini, Syima. Terima kasih ATM, terima kasih semua warga Labuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi kita baru saja bersama dengan Dr. Ismuni Bohari, Pengarah Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan, yang baru saja memperincikan tentang situasi ataupun status terkini COVID-19 di Labuan. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami, Labuan FM, suara pesisir anda.